yang lain. Janganlah ia menganiayakannya dan jangan juga ia membiarkannya dianiayakan oleh pihak musuh. Sesiapa yang menolong saudaranya mencapai perkara yang diperlukannya, Allah Ta'ala pula akan menolong mencapai hajatnya. Dan sesiapa yang melegakan satu kesusahan yang dihadapi oleh seseorang Muslim, nescaya Allah Ta'ala akan melegakan satu kesusahan dari kesusahan-kesusahan yang ada pada hari kiamat. Dan sesiapa yang menutup keaiban seseorang Muslim, nescaya Allah akan menutup keaiban pada hari kiamat. Jadi hadis ini menjelaskan kita beberapa perkara. Itu yang pertama sekali, orang Islam saudara kepada orang Islam yang lain, tidak boleh menzalimi sesama orang Islam. Pertama, tak boleh zalim kepada orang Islam. Yang kedua, tidak boleh membiarkan orang Islam terus dizalimi. Tengok ada orang Islam dizalimi, kena tolong. Tolong dua-dua, yang zalim pun kena tolong, yang dizalimi kena tolong juga. Sebagaimana hadis Nabi SAW, bantulah oleh kamu orang-orang yang zalim dan yang dizalimi. Unsur akhaka zaliman atau mazluman. Tolonglah oleh kamu saudara kamu yang zalim dan yang dizalimi. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau menolong orang yang dizalimi kami tahu, macam mana nak tolong orang zalim? Maka kata Rasulullah, tamna'uhu minaz zulmi fa innaka nasruh. Kamu hentikan kezalimannya, itu tanda kamu menolongnya. Jangan kita sokong pula orang zalim. Ini ada ustaz kat Malaysia sokong orang zalim tu sekalian. Mentang-mentang selalu keluar kat TV, suka-suka hati dia bercakap. Dia kata Mufti Mesir dulu, nama Ali Jumaah itu menghalalkan darah umat Islam di Mesir. Itu betul kata dia. Sebab apa? Sebab Dr. Ali Jumaah tu orang alim. Dia mimpi jumpa Nabi. Mimpi tak boleh jadikan sandaran hukum syarak, tuan-tuan sekalian. Dia tak belajar usul fiqh, tuan-tuan sekalian. Nak buat sandaran hukum syarak ni, yang ijma' semua mazhab pakai 4. Quran, sunnah, ijma', qiyas. Adapun di sana sandaran-sandaran hukum syarak yang diperselisihkan. Ada ulama pakai, ada mazhab pakai, ada mazhab tak pakai. Contohnya al-istihsan, masalihul mursalah, al-adah muhakkamah dan seumpama dengannya, ada banyak. Ya? Tetapi mimpi tak termasuk. Sehingga kalau kita membaca dalam kitab Risalatul Ta'lim yang ditulis oleh Hasan Al-Banna sendiri, menyebutkan bahawa mimpi tidak boleh dijadikan sebagai sandaran hukum syarak. Kalau mimpi boleh jadi sandaran hukum syarak, masalah tu sekalian. Mimpi je esok tukar hukum, mimpi je esok tukar hukum. Sebab tu tak boleh. Kalau setakat mimpi jumpa Nabi tu sekalian, Abu Lahab, Abu Jahal hari-hari jumpa Nabi tu sekalian. Abu Talib lagi makan tidur dengan Nabi. Tetapi tak masuk Islam juga, tak dapat hidayah. Orang alim kalau dia mimpi jumpa Nabi, dia ada dua keadaan. Satu, mimpi jumpa Nabi dimuliakan oleh Allah Ta'ala kerana karamahnya itu tadi dengan ilmu yang diamalkannya. Yang kedua, orang alim juga kadang-kadang Nabi datang kerana apa, nak tegur dia. Dia alim tapi buat jahat. Tu Nabi datang menegur tu sekalian. Ini sekarang sudah jadi kes ni. Tadi saya dah tengok tu sekalian, dah dapat pula salinan surat daripada Mufti Perlis. Dihantar kepada pengarah JAKIM supaya ambil tindakan terhadap Don Daniel. Dan semua rancangan-rancangan di TV, radio hendaklah dihentikan. Sebab apa? Yang pertama, tuan-tuan sekalian, dia banyak menggunakan hadis-hadis dhaif dalam hujah. Kadang-kadang dia ambil daripada orang, dia pun tak tahu asal dia. Kemudian membuat pandangan-pandangan, kalau dia jawab soalan ikut sukati dia. Tempoh hari ada orang tanya, apa hukum kalau orang kata dia masih bujang sedangkan dia dah berkahwin? Dia kata jatuh talak. Walaupun bergurau. Dia tu sekalian, masalah talak ni yang cakap betul-betul dan juga gurau-gurau boleh jatuh sekiranya menggunakan lafaz soreh, lafaz jelas. Kalau orang Arab guna perkataan talak. Kalau orang Melayu, Jawa guna perkataan talak dan juga cerai. Talak tu asalnya daripada bahasa Arab, boleh pakai. Yang keduanya cerai, itu lafaz soreh. Dia cakap dengan bini dia, diceraikan. Ataupun dia gurau-gurau dengan kawan. Bini dia nama bertimah. Kawan lama tak jumpa tanya, timah tu macam mana, Mat? Timah tu, aku ceraikan dah dia. Padahal tak cerai lagi. Jatuh talak tu sekalian walaupun dia gurau-gurau. Tetapi lafaz kinayah dia memerlukan niat. Walaupun dalam keadaan dia marah apa semua mesti niat. Contoh dia marah sangat, kau balik rumah bapak kau. Apa niat? Kalau niat balik rumah bapak kau tu jatuh talak, cerai, jatuh talak. Kalau tidak, tak adalah. Sama juga gurau. Orang tanya kita, Ustaz, dah kahwin ke? Saya belum kahwin lagi. Tu kena faham, lagi tu sebab tekan tu, lagi belum, kahwin sudah. Jadi tak jatuh talak. Ataupun, Ustaz bujang lagi ke? Ya, saya bujang lagi. Kan hari tu dah nikah dah.
saya bujang 3. Kawan lelaki bujang 4, satu nikah ada bujang 3 lagi. Jadi tak jatuh talak tuan sekalian. Lepas tu buat fatwa pula. Bani Tamim tu adalah asal usulnya orang Melayu. Ta tu tanah, Mim tu Melayu. Bani Tamim orang Melayu. Dia tu ada kaji ke tamadun Melayu ni? Dia belajar ke tuan sekalian? Dekat Syubra tu mana ada belajar tamadun Melayu. Jadi dia tak reti. Jangan bercakap. Ini yang terbaru pula, dia sokong apa nama ni Ali Jum'ah menghalalkan darah Ikhwanul Muslimin dan umat Islam di Mesir. Asal kononnya kata dia Dr. Mursi ni baik, Ikhwanul Muslimin ni baik, tapi di belakangnya tu siapa? Di belakangnya itu puak-puak Wahabi Salafi. Itu sebab sekarang ni yang duk hentam dia kat Malaysia ni Wahabi Salafi ni, geng-geng Dr. Juanda, Dr. Asri tu masih okey jugalah, reserve lagi. Kalau tuan-tuan baca dalam laman web ataupun Facebook, puak-puak Wahabi ni memang dia hantam rapat tuan-tuan sekalian. Kira dah macam terkeluar daripada Islam lah Dr. Ustaz Don ni. Dia bantai dengan dia orang sebab dia menuduh begitu. Sebenarnya tuan-tuan sekalian, di belakang Ikhwanul Muslimin bukan golongan Salafi Wahabi. Salafi Wahabi inilah yang bermusuh dengan Ikhwan daripada dulu tuan-tuan sekalian. Kalau Ikhwan ini disokong oleh Salafi Wahabi, sudah tentu Ikhwan akan disokong oleh kerajaan Saudi. Kerana Saudi itu adalah bapa segala Wahabi kat muka bumi ni tuan-tuan sekalian. Tapi Wahabi itulah yang menjatuhkan Ikhwanul Muslimin. Sebab bimbang, kalau sekiranya Ikhwan mempunyai kekuatan, dia akan menular kepada negeri-negeri lain, mana negara-negara Arab yang masih menggunakan sistem monarki akan jatuh. Sebab itulah mereka cukup marah dengan Ikhwan. Dan kalau tu terlihat, Wahabi inilah daripada dulu sampai sekarang, di mana-mana pun tuan-tuan sekalian, mereka ini talam dua muka. Contohnya yang berlaku di Mesir, puak-puak ni yang duk bertahan Mubarak tuan-tuan sekalian. Ketika mana kebangkitan rakyat Mesir, mereka ni lah kata jangan lawan pemerintah, haram lawan pemerintah, tak boleh menentang pemerintah. Ini yang selalu kata tak boleh lawan pemerintah ni puak-puak Wahabi ni lah, sampai kat Malaysia macam tu juga. Tak boleh, pemerintah tu betul, walaupun kenakan GST. Kena sokong juga. Ini puak-puak Wahabi. Tapi bila Husni Mubarak jatuh, tengok ada ruang peluang pula berlaku pilihan raya, mereka masuk bertanding. Mereka buat satu parti, nama dia Parti Hizbun Nur. Hizbun Nur tu yang Wahabi tu sekalian. Kemudian masuk pilihan raya pusia pertama, pilihan raya presiden, sokongan terlampau sedikit, dia tak boleh masuk pusia yang kedua. Abu pecah. Sebahagian sokong Mursi, sebahagian sokong apa ni yang daripada kumpulan-kumpulan Mubarak. Kemudian daripada itu, kalau tuan tengok pada malam Sisi mengumumkan untuk buat rampasan kuasa, yang duduk sebelah dia siapa tuan sekalian? Salah seorangnya ialah Syekhul Azhar, kemudian salah seorangnya ialah Presiden Parti Nur, iaitulah puak-puak Salafi Wahabi. Jadi bagaimana boleh menuduh bahawa Ikhwanul Muslimin itu disokong oleh puak-puak Wahabi? Kemudian tuduhan dia juga, Dr. Mursi nak hapuskan sistem Al-Azhar. Ini satu pembohongan yang sangat besar. Tak mungkin tuan-tuan sekalian Ikhwan akan hapuskan Al-Azhar, kerana mereka itu kesemuanya, hampir keseluruhan pimpinan Ikhwan itu sendiri dan ahli-ahlinya adalah lahir daripada sistem Al-Azhar. Mereka ni semua belajar di Al-Azhar daripada kecil sampai besar, sampai buat PhD tuan-tuan sekalian. Dan kalau tuan-tuan tengok, apabila Dr. Mursi naik sebagai presiden, dia telah mengumumkan untuk memperkasakan Al-Azhar dan juga institusi ulama di Mesir dengan melakukan dua perkara, iaitu membebaskan institusi mufti dan juga Al-Azhar daripada cengkaman presiden. Sebelum-sebelum ni tuan-tuan sekalian, presiden yang tunjuk. Kalau kita ingat tuan-tuan sekalian, dulu Al-Azhar ni, dia pelantikan Syekhul Azhar ialah di kalangan masyayikh, yang pakai jubah hitam, pakai kopiah merah tuan-tuan sekalian, dia lilit putih. Tu dia ekor dia belakang tu ada dua jenis ya, satu biru, satu hitam. Kalau tuan-tuan perasan, yang biru tu dia cuma hafaz Quran, tapi kalau yang hitam tu dia alim. Ini orang alim ni dia akan bersidang lah, ratusan tuan-tuan sekalian, bahkan kadang ribuan ulama-ulama berhimpun untuk memilih orang yang paling tawaduk, orang yang paling alim, paling berkredibiliti, paling amanah untuk dilantik sebagai ketua ataupun dilantik sebagai Syekhul Azhar. Tetapi setelah berlalu beberapa lama tuan-tuan sekalian, tak silap saya dalam tahun 90-an kot, selepas daripada Syekh Jadul Haq meninggal itu, pelantikan itu berubah, iaitu dengan ditunjuk oleh presiden. Presiden tunjuk, aku nak engkau. Itu yang naik Syekh Muhammad Tantawi. Syekh Muhammad Tantawi tuan-tuan sekalian, dalam sejarah ketika dia menjadi Syekhul Azhar, ada dua perkara besar yang telah dilakukan yang ditentang oleh masyayikh ketika itu. Iaitu yang pertama, dia menghalalkan riba. Sehingga isu itu tuan-tuan sekalian berlarutan di seluruh negara Arab.
Saya pergi Syria tahun 2001, masih lagi ketika itu Dr. Syed Ramadan Al-Buti marah sampai dalam khutbah dia sebut Al-Azhar qad mat. Al-Azhar itu dah mati dah sebab Syekhul Azhar sanggup menghalalkan benda yang diharamkan oleh Allah Taala. Ya, dia memang presiden lantik yang yes man lah, yang no dia tak mau. Kemudian yang kedua dia nak kurangkan hafazan Al-Quran. Jadi budak-budak Mesir ni tuan-tuan sekalian, kalau dia belajar di Universiti Al-Azhar, daripada sekolah rendah dia dah hafal dah, dia ada beberapa juzuk. Nanti sekolah menengah dia habis. Masuk di universiti, dia mesti apa juga bidang di Universiti Al-Azhar itu, walaupun bukan bidang Islam, termasuklah bukan pengkhususan pengajian Islam, termasuklah apa namanya, pertanian, perindustrian dan seumpama dengannya. Sebab di Universiti Al-Azhar ni tuan-tuan kena ingat bukan fakulti pengajian Islam je. Dia semua ada tuan-tuan sekalian. Tetapi mereka disyaratkan mesti hafal 30 juzuk Quran. Jadi ketika itu Syekh Muhammad Tantawi nak kurangkan hafazan itu atas alasan dulu dia tak ada belajar kimia, tak ada belajar matematik, tetapi ditentang oleh masyayikh dan itulah yang sampai sekarang masih terus berjalan. Kemudian lepas daripada Syekh Muhammad Tantawi meninggal dunia, lalu Presiden menunjuk Syekh Ahmad Tayyib. Syekh Ahmad Tayyib ni tuan-tuan sekalian dia memang terlibat dalam menjadi penasihat kepada Presiden. Jadi sebab tu dia dilantik jadi Syekhul Azhar, kemudian sampailah sekarang. Jadi bila Dr. Mursi menjadi Presiden, dia dah mengumumkan mulai hari ini Al-Azhar bebas daripada jabatan ataupun daripada Presiden. Akan datang setelah mana kematian Syed Dr. Syekh Ahmad Tayyib, sebab Al-Azhar ni tuan-tuan sekalian, Syekhul Azhar di jawatan sampai mati. Sampai mati baru tukar baru. Selagi tak mati dia tak tukar. Jadi sebab tu oleh kerana Syekh Muhammad Tayyib ni telah dilantik, dia tak mau campur tangan. Biarlah dia terus jadi Syekhul Azhar sampai dia meninggal dunia. Nanti perlantikan yang akan datang tidak melalui Presiden. Dia akan ikut macam dulu, kumpulkan seluruh ulama, kemudian mereka lah yang akan memilih Syekhul Azhar. Saya hanya akan sign saja surat sebagai menyokong. Tu ya. Yang kedua iaitu pelantikan mufti. Pelantikan mufti begitu juga, kalau dulu Presiden akan tunjuk siapa yang disuka untuk dilantik sebagai mufti. Tetapi Dr. Mursi telah mengumumkan nantinya kalau mufti habis tamat tempoh, maka akan ada perhimpunan para ulama di Mesir untuk memilih siapa yang paling layak untuk menjadi mufti di kalangan para ulama. Presiden tidak akan campur tangan. Cuma Presiden akan luluskan saja apa yang telah dipersetujui oleh para ulama. Ini tuan-tuan sekalian yang tidak dibaca oleh Don dan rakan-rakan dia tuan-tuan sekalian, sebab tu dia tak faham benda seperti ini. Mungkin ini kesilapan lah. Tapi sepatutnya tidak berlaku kesilapan seperti ini sebab benda ni dah makruf, orang semua tahu. Jadi macam mana dia boleh mengatakan silap? Tapi itulah, dia pun silap lagi kali ni tuan-tuan sekalian, dah buat silap. Dia buat silap kali kedua bila dia mempertahankan diri dalam satu rakaman klip video yang baru. Sepatutnya bila dah salah, ngaku salah lah, saya minta maaf tuan-tuan, saya dah tersilap, saya salah dapat maklumat. Selesai, orang pun alhamdulillah ustaz ni dah mengakui kesilapan. Ini dah, ni saya ni tuan-tuan kata tak boleh ambil maklumat daripada Wikipedia, tak boleh percaya YouTube, tak boleh percaya. Tapi siapa tuan-tuan percaya YouTube saya? YouTube tu kau ceramah. Mana pula jangan percaya pula, kau ceramah, orang rakam masuk dalam YouTube, jangan percaya pula. Lagipun ini perselisihan pendapat saja kata dia. Ini bukan masalah perselisihan pendapat, masalah kau menghalalkan darah orang. Darah orang Islam haram tuan-tuan sekalian, tak boleh kita halalkan sewenang-wenangnya. Darah orang ni halal cuma dalam keadaan beberapa perkara tuan-tuan sekalian. Yang pertama, apabila berlaku pencerobohan. Contoh orang ceroboh rumah kita tu sekalian. Dia orang Islam tapi datang rumah kita dia menceroboh. Kemudian sampai dia dah gunakan senjata berlawan dengan kita, kita terbunuh dia tuan-tuan sekalian. Yang tu halal darah dia dan kita tidak boleh diambil tindakan. Yang kedua dalam masalah melaksanakan hukum qisas. Orang yang dah melakukan pembunuhan, hakim dah putuskan dia mesti dihukum dengan qisas. Maka orang yang ditugaskan untuk membunuh itu halal. Dia tidak boleh diambil tindakan. Dan dalam beberapa keadaan yang lain. Kemudian di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam meneruskan lagi, sesiapa yang menolong saudaranya mencapai perkara yang diperlukannya, Allah pula akan menolongnya mencapai hajatnya. Sebab tu bila ada teman-teman kita dalam kesusahan, kita bantu dia. Selagi mana kita suka membantu orang, Allah Taala akan membantu kita. Itu sebab kadang-kadang tuan-tuan sekalian dalam keadaan kita susah, tak sebenarnya orang tak kenal pun datang membantu kita. Padahal kita tak kenal pun. Saya dulu ada satu cikgu tuan-tuan sekalian dekat Sungai Besar tu. Dia suka tolong orang. Kalau dia lalu tepi jalan tengok ada orang tayar pancit, dia berhenti tolong. Satu hari tuan-tuan sekalian dia pergi Pahang. Tu dia ceritalah dalam kelas, dia kata Pahang semalam. Balik, tiba-tiba kereta dia rosak dekat satu tempat di Pahang.
Tiba-tiba ada satu kereta berhenti. Cikgu, mesti hantar. Dia pun tak kenal tu sekalian. Siapa pula ni panggil aku cikgu pula, dia tahu aku cikgu. Tapi cikgu saya hantar balik kata dia. Kereta macam mana? Tak apa, kereta nanti saya ada kawan-kawan boleh urus. Cikgu balik lalu, dah malam dah ni, kata dia duduk kat hutan ni. Dia hantarnya balik sampai Sungai Besar tu sekalian. Lepas tu beberapa hari lepas tu kereta pun sampai rumah tu sekalian. Dia kata siapa yang tolong ni ya? Jadi telefon kawan-kawan di Pahang tu, aku kereta aku breakdown kat sekian tempat lah. Ada orang sekian-sekian tolong aku, kau kenal ke? Tempat tu mana ada rumah orang? Tu hutan lah tu dia. Siapa tu yang nolong tu sekalian? Wallahualam, boleh jadi Allah Ta'ala hantar malaikat atau jin, kita pun tak tahu tu siapa. Ataupun memang orang lalu yang mana orang tu biasa dengan tempat tu. Dia tolong. Sebab kawan ni tadi suka menolong orang lain. Tu kadang-kadang begitu tu sekalian. Banyak berlaku pada orang-orang yang suka menolong. Dan sesiapa yang melegakan satu kesusahan yang dihadapi oleh seseorang Muslim, nescaya Allah Ta'ala akan melegakan satu kesusahannya dari kesusahan-kesusahan yang ada pada hari kiamat. Jadi bila berlaku kiamat ni, banyak sangat tuan-tuan kesusahan yang akan berlaku. Sehingga bila berlaku kiamat itu, orang lintang pukang lari. Tak fikir apa dah. Yang fikir macam mana nak menyelamatkan diri. Padahal memang tak boleh selamat. Kita hari ni kalau ada gempa bumi sikit pun dah kalang kabut. Kiamat tu lagi dahsyat. Sehingga orang-orang perempuan yang mengandung tuan-tuan boleh keguguran. Orang yang tengah duduk, laki bini, pengantin baru tuan-tuan sekalian, tengah duduk sembang-sembang romantik, tiba-tiba berlaku gegara, hilang dah, tak fikir pasal bini dah. Itu dahsyatnya hari kiamat. Dibangkitkan pula di padang mahsyar tuan-tuan sekalian dalam keadaan yang sangat terik, panas. Sehingga kata Rasulullah, dibangkitkan di padang mahsyar itu, lalu dihamparkan satu dataran berwarna putih seakan-akan perak dan didekatkan matahari kadar sejengkal. Kemudian duduklah mereka situ bertahun-tahun, kata Rasulullah. Mereka bertanya, apa salah kita dibiarkan macam ni dengan Tuhan? Bila nak dihisapnya? Itu baru datang malaikat laungkan. Kamu tak terfikir ke siapa boleh bagi syafaat pada kamu? Pergilah minta syafaat. Itu yang pergi jumpa Nabi-Nabi daripada Nabi Adam sampai Nabi Muhammad minta syafaat. Tetapi bagi orang-orang yang selalu membantu saudaranya di dunia, Allah Ta'ala akan lapangkan dia di akhirat nanti. Dia akan dinaungi di bawah satu lembayung. Arash, yang mana orang lain dalam keadaan panas, dia tak dalam keadaan panas. Ini antara kelegaan-kelegaan yang akan diberikan. Dan di dalam kitab Al-Wafi itu disebutkan contoh-contoh bagaimana kita membantu orang. Di antaranya iaitulah kalau ada orang fakir miskin, kita bantu bagi makan mereka. Kalau ada yang kesusahan, dia datang nak berhutang, bagi hutang, tuan-tuan, bagi pinjam. Dan kalau dah bagi pinjam, dia tak boleh bayar, jangan paksa dia bayar, tuan-tuan sekalian. Nabi kata suruh kita bagi diskaun dan tangguhkan pembayaran. Di hutang tu tak boleh bayar. Tak apalah, saya bagi masa longgar lagi, bila ada duit kan bayarlah. Ataupun bagi diskaun. Ataupun tak payah bayar terus, tuan-tuan sekalian. Bagi kelonggaran masa tu hukumnya wajib. Memberi diskaun ataupun lupuskan terus hukumnya sunat saja. Satu hari tu kan dua orang sahabat dalam masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bergaduh tu kan, seorang tutup hutang, seorang yang berhutang tu. Yang tutup hutang minta, kau bayarlah hutang aku. Kawan ni kata, minta maaf lah, aku tak ada duit ni lagi, boleh tak minta kurang sikit? Orang kata, tak boleh. Nabi dengar, Nabi pun masuk. Siapa tadi yang gaduh tadi? Siapa yang tak mau buat baik tu? Lalu dia kata, ya Rasulullah, aku dah beri tangguh dan aku telah bagi dia diskaun. Kemudian satu hari yang lain, ada dua orang dekat pintu masjid tu sekalian bergaduh. Macam tu juga. Yang memberi hutang kata, wallahi, sampai bersumpah, wallahi aku tak akan bagi kurang walaupun sedikit pada kamu. Nabi dengar, Nabi datang. Siapa yang bersumpah tak mau buat baik tadi? Ya Rasulullah, aku dah bagi dia diskaun dah. Dia dengar arahan Rasulullah baru dia buat tu sekalian. Ini sahabat-sahabat dulu, dia dengar terus dia buat. Kita tak buat-buat juga tu sekalian. Tapi orang yang berhutang kena ingat juga tu sekalian. Orang Melayu ni berhutang, dia tak niat nak bayar balik. Tu yang jadi masalah. Ya tuan-tuan sekalian, tu yang pinjaman tekun, pinjaman apa tu semua kena bayar tu. Jangan ingat pinjaman tentang pinjam dengan kerajaan tak bayar. Itu yang tekun apa semua tu pinjaman, itu duit rakyat. Bukan itu hak milik kerajaan semata-mata. Duit orang ramai tuan-tuan sekalian. Buat grant, bagi pinjam. Tak dibayarnya tuan-tuan sekalian. Tapi pasal geng ahli, jadi tak diambil tindakan. Cuba orang lain. Orang lain memang tak dapat pun tekun tu. Jadi orang yang pinjam kena niat, ya Allah, aku pinjam ni kadang-kadang aku susah, aku perlu, permudahkan aku membayar balik, datangkan rezeki yang halal untuk aku bayar balik. Niat awal-awal. Jadi bila tak niat tu yang susah nak bayar. Masa pinjam komen, saya pinjam ni 3 bulan lagi saya bayar sekali dengan apa ni lagi dengan bunga-bunga sekali. Siap bunga. Cukup 3 bulan telefon.
Mana bang, bila nak bayar ni? Tak ada lagi lah nampaknya. Boleh bagi tangguh sebulan lagi boleh ya? Sebulan. Telefon lagi sebulan macam mana? Lagi 2 minggu. Nampak LO tu dah lagi 2 minggu katanya payment tu. Tahulah sekarang ni bukan senang. Sampai 2 minggu, dial lagi nombor yang anda dial tiada dalam perkhidmatan. Ini satu benda tak baik tu sekalian. Jangan macam tak boleh bayar bagi tahu. Minta maaf saya nak minta tangguh. Sebab apa tu sekalian? Kalau kita terus tutup handphone apa semua, dah jadi 2 masalah. Satu, kita berhutang tak bayar, tak halal tu. Yang kedua, kita putuskan tali silaturahmi. Sedangkan Nabi kata orang yang memutuskan tali silaturahmi tak masuk syurga. 2 pula penyebab tak boleh masuk syurga tu sekalian. Jadi sebab tu kalau berhutang, meminjam, niat dipermudahkan untuk kita membayar hutang. Ya. Kemudian di antara menyelesaikan masalah ataupun melegakan kesusahan orang di dunia juga, iaitu membebaskan tawanan-tawanan perang. Kalau ada berlaku peperangan, umat Islam ditawan, taklah kita membantu sebab bimbang mereka akan dipaksa untuk keluar daripada Islam, ataupun mereka akan dizalimi sehingga mereka tidak melaksanakan tanggungjawab sebagai seorang Muslim. Itu kita mesti bantu. Kemudian Nabi kata, man satara musliman satarallahu yaumal qiyamah. Dan sesiapa yang menutup keaiban seseorang Muslim, nescaya Allah akan menutup keaibannya pada hari kiamat. Tidak boleh kita menceritakan keaiban orang. Yang dimaksudkan hadis ni kena faham tuan-tuan sekalian, bukan semua benda aib tak boleh dedahkan. Ada waktunya boleh, ada waktunya tak boleh. Contoh kita satu hari jalan-jalan tuan-tuan sekalian, pergi Sabak Benam, pergi Sungai Besar, nampak kawan lama. Lama. Kawan lama aku lah dalam kedai nombor ekor. Tapi pakai serban tuan-tuan sekalian, baru lepas kuliah subuh. Jadi jangan cerita dengan orang dulu tuan-tuan sekalian. Boleh jadi dia masuk tadi ni nak tegur kawan beli nombor ekor kat dalam. Itu tak tahu. Pasal kuliah duduk depan. Sembahyang soft pertama tuan-tuan sekalian. Jangan cerita dengan, kalau aku nampak Pak Imam tu kat kedai nombor ekor. Tak boleh. Haram tuan-tuan sekalian. Sebab kawan ni orang yang baik. Tapi minggu depan lalu ada lagi kat dalam. Minggu satu lagi lalu ada lah. Confirm dia tukang beli tuan-tuan sekalian. Yang tu boleh cerita kat orang. Supaya jangan dilantik jadi imam. Takkan imam nombor ekor nak suruh jadi imam kat dalam surau tuan-tuan sekalian. Makna orang yang mendedahkan diri kepada keaiban dan berbangga dengan kemaksiatan yang dilakukan, boleh didedahkan keaiban dia. Contoh tuan-tuan sekalian kan, orang yang suami yang zalim, dia duk pukul bini, terajang bini. Dia jumpa hakim, yang Arif, saya ni laki saya ganas lah yang Arif. Macam aku dah tak tahan dah yang minta cerai tu. Yang Arif tanya, apa yang laki kau buat? Tak boleh cerita yang Arif, nanti mengumpat dosa. Jadi macam mana nak selesai masalah? Tak boleh tuan-tuan sekalian. Jadi kena ceritakan, ada waktunya boleh. Ataupun perempuan tuan-tuan sekalian yang memang dia keluar rumah selalu mendedah aurat. Pakai ragut tuan-tuan sekalian, pakai skirt pun cuma sampai peha je. Orang panggil, oi pelacur. Dia tak boleh bawa pergi. Aku pelacur ya, aku bawa pergi mahkamah syariah, hukum qazaf. Menuduh orang. Aku tak pernah melacur, kau tuduh ya. Tuan-tuan sekalian, yang Arif tak boleh ambil kes tu. Sebab apa? Sebab dia tidak menjaga maruah dia. Dah dia berpakaian macam pelacur tu, pasal orang panggil pelacur. Dan Nabi sendiri sebut dalam satu hadis, orang yang keluar bertabarruj, bermakeup lah dengan wangi-wangian, dengan pakaian menjuluk mata, dia keluar rumah, kata Rasulullah, malaikat akan catat dia sebagai pelacur sehingga dia balik lagi ke rumah. Ini orang Melayu ni pada ni yang degil-degil, ni baru lagi seorang ni baru balik umrah tuan-tuan sekalian. Menutup aurat itu bukan dengan menutup kepala, kata dia. Habis tutup apa? Saya balik umrah takkan masuk neraka, kata dia. Iyalah kau bawa balik umrah ni tak masuk neraka lah, lepas kau buka asal masuk neraka lah. Dia kata, saya program-program agama saya pakailah tudung, program lain saya tak pakai. Eloklah tu. Kau pergi kuliah seminggu sekali. Makna esok ke akhirat sehari masuk syurga, 6 hari masuk neraka. Macam tu. Kurang ajar, tak tahu nak bercakap. Tak tahu jangan bercakap, belajar dulu tu silihan. Ni ada seorang ni duk bercakap ni dalam surat khabar ni dah 2-3 hari dah ni tu silihan. Yang aku pelik surat khabar bagi pula ruang puak-puak macam ni, puak-puak sesat ni. Jangan bagi tu silihan. Bila dia cakap, keluar kat surat khabar, ini anak-anak kita yang baca ni tuan-tuan sekalian masalah. Kalau anak yang faham tak apa, yang jenis tak faham tu, sudah-sudah betul lah dia cakap, aurat tu bukan mesti tutup kepala je. Ya, itu ramai yang jadi pengikut dia pula tuan-tuan sekalian. Ini pun sesat juga. Tak ada pula Jais panggil dia, Jakim panggil dia, tak ada. Sebab puak-puak ni orang terkenal masuk TV, dia maksum tuan-tuan sekalian, tak boleh dia ambil tindakan. Patut dia cakap gitu. Dia sama sesat macam Kasim Ahmad ni tuan-tuan sekalian. Dia ikut mazhab Kasim Ahmad ni, orang perempuan yang pakai tudung. Nama apa tu? Wan Azmi tuan-tuan sekalian. Nama jantan aja. Ni siapa Wan Azmi? Dia ada buat filem kan dia ni. Tak kenal tuan-tuan sekalian.
Tak kenal, sian tu tak kenal dia. Baguslah tak kenal. Orang jahat ni tak payah kenal sangat tu Islam. Lebih lanjut diterangkan dalam hadis yang berikut, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haqqul muslim 'alal muslim khamsun, raddus salam wa iyadatul marid wa itba'il janaiz wa ijabatud da'wah wa tashmitul atish. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya Rasulullah SAW bersabda, hak seorang muslim atas seorang muslim yang lain 5 perkara. Yang pertama menjawab salam, yang kedua melawat orang sakit, yang ketiga mengikuti jenazah, yang keempat menghadiri majlis perkahwinan, dan yang kelima mendoakan orang yang bersin. Yang ini tanggungjawab 5 perkara yang mesti kita lakukan apabila berlaku. Yang pertama iaitulah membalas salam ataupun menjawab salam. Orang bagi Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi. Kena jawab, jangan sampai tak jawab. Dan Nabi pun ada beritahu bahawa ada satu benda kalau saya suruh kamu buat, ia akan mendatangkan perasaan kasih sayang sesama kamu, iaitu hendaklah kamu memberikan salam. Jumpa orang Assalamualaikum. Tapi orang Melayu ni kalau bagi salam tak kenal, ditanya pula dengan dia, kenal saya ke? Atau macam pernah nampak je surau mana ya? Ditanya pula kita. Padahal Nabi kata jumpa orang Islam je bagi salam, siapa pun tak kira. Tapi dah jadi trendnya gitu hari ini. Itu sebab Nabi pun sebut dalam satu hadis lain tu sekalian, di antara tanda-tanda kiamat itu apabila umat Islam memberi salam pada orang yang dikenali saja. Kita kenal kita bagi salam, orang kita tak kenal kita tak bagi salam. Pasal nak bagi salam kawan tu tak jawab. Menjawab salam tu wajib, dia tak jawab, tak payah bagi salam lah. Salam pun dia tak jawab. Tu. Jadi macam janggal. Itu sebab betul dia kata Rasulullah, bada'al islamu ghariban. Islam itu bermula dengan asing. Dulu masa Nabi bawa Islam, orang rasa asing dengan Islam. Islam ni apa? Kita elok sembah berhala, tiba-tiba sembah Tuhan yang tak nampak. Tu asing tu lihat. Akhir zaman kan asing juga, bagi salam asing. Macam kenal ya. Mana boleh jumpa? Tu asing tu lihat. Fatuba lil ghuraba. Nabi kata untunglah orang yang asing, makna orang yang sentiasa berpegang dengan Islam walaupun orang nampak asing. Tengok ada pula duduk Shah Alam pakai serban naik motor ni. Ini kalau pondok boleh. Shah Alam ni pakailah full face. Dia asing tu, pakai sunnah asing. Orang tengok pelik. Macam tu. Yang kedua melawat orang sakit. Dengar kawan sakit pergi tu tekan ziarah. Kalau tak sempat pergi hospital, pergi ke rumah. Hospital ni kadang-kadang kita tak sempat tu sekalian. Kita pergi tengah hari rehat berapa minit sangat, mana sempat nak pergi hospital. Petang tak sempat tak apa, esok dia balik ziarah ke rumah tu sekalian. Tapi kalau sempat ke hospital pergilah. Cuma sekali nak pergi hospital tempat parking pun susah tu sekalian. Sudah-sudah masuk pejabat punch card merah pula dah. Itu pandai-pandailah. Tapi kalau saudara terdekat kena pergi juga tu sekalian. Kenapa suruh ziarah orang sakit itu tu sekalian? Sebab kan bila kita ziarah orang sakit, kita bagi semangat pada dia. Orang sakit ni kadang-kadang dia sakit dia sama tau masuk hospital. Seorang balik rumah, seorang masuk kubur tu sekalian. Seorang sihat balik, seorang mati. Pada sakitnya sama je. Dua-dua kencing manis, dua-dua darah tinggi tu sekalian. Tapi yang seorang tu orang datang kan, orang datang syafakallah, diparingi waras ya. Dia pun seronok tu sekalian. Orang datang doa, bawa pula buah tangan walaupun dia tak boleh makan lah apple tu sekalian. Doktor tu tulis dekat tu. Dilarang memberi makanan yang keras-keras. Tak boleh pasal sakit appendix tu sekalian. Baginya apple mana boleh. Walaupun kawan tu bagai seronok dia tu kau bagi hadiah walaupun dia tahu hadiah tu dia tak boleh makan. Tu dia. Bila dia positif, dia seronok, tu cepat sembuh tu sekalian. Kawan sebelah pula, aku ni hanya sebatang kara je, kawan pejabat tak datang, kawan yang sama-sama dengan kuliah section 8 pun tak nampak juga nampaknya tak dia kan. Hati tu mati tu pasal dia terus down tu sekalian, tak boleh. Macam orang sakit ni. Saya dulu ada kes orang sakit. Kata orang sakit kanser kan sampai stage 3, 4. Ada yang baik lagi tu sekalian. Sebab dia positif. Dia yakin dia boleh baik. Kawan-kawan bagi pula support. Jangan takutlah. Tapi doktor hari tu kata lagi sebulan. Alah doktor tu. Cuba kau tanya doktor tu bila dia mati. Kalau dia sendiri pun tak tahu bila dia mati, macam mana dia nak kata kau mati lagi sebulan? Kau jangan percaya cakap doktor tu. Dia semangat. Dia hidup balik tu sekalian. Boleh panjang umur. Saya ada kawan sampai sekarang hidup lagi tu sekalian. Walaupun doktor kata 3 bulan lagi. Kata kau lagi 3 bulan tau. Kawan ni pula selalu dengar kuliah tu sekalian. Dia rujuk kat ustaz. Rujuk kat saya, rujuk kat kawan-kawan. Saya tanya, jangan percaya doktor tu. Kau dah tanya dia bila doktor tu nak mati? Tak adalah tanya dia ustaz, dia doktor marah kita. Itulah kalau doktor tu pun tak tahu bila dia mati, macam mana dia nak kata kau cepat mati? Kau jangan percaya doktor. Kemudian Nabi kata banyakkan sedekah. Dia pun bersedekah banyak-banyak tu sekalian. Sekarang elok lagi. Sampai doktor pelik tu sekalian buat kemoterapi 38 kali dah. Baru-baru ni tu sekalian, dia cek balik, saya kata macam mana?
Doktor pelik lah Ustaz, sel kanser tu dah tak ada dah kata dia. Ish, kata dia betul ni. Betul Ustaz. Mungkin ni berkat saya selalu sedekah lah Ustaz. Tu sebab saya selalu dengar pengajian baru dapat syafaat. Ada seorang lagi tu, saya 19 itu tu sekalian dulu. Macam tu juga doktor kata kau lagi 3 bulan je kanser perut tu sekalian. Kita datang bawa lah macam ubat redik lah apa semua yang tradisional ni. Tak payahlah Ustaz, doktor dah kata 3 bulan lagi meninggal. Kau ni jangan. Ya Ustaz, saya pun dah doktor kata macam tu, macam mana saya pun pasrah je lah Ustaz. Pasrah betul. Belum 3 bulan meninggal lah tu sekalian. Tu sebab tu suruh ziarah orang sakit tu supaya bagi semangat, doakan dia supaya dia segera sembuh insya-Allah. Yalah kalau dah sampai 40 50 orang datang tu sekalian doakan dia, takkan dia tak baik. Yang doa pula semua ahli-ahli dengar kuliah tiap-tiap malam, tiap-tiap subuh, ya Allah tu sekalian. Wali-wali pula tu. Tuan-tuan ni wali semua. Yalah wali nikah sebab ada anak perempuan. Aku ingat cikgu saya tu sekalian. Cikgu dulu tu kementerian ni dia jahat. Kementerian Pendidikan. Tengok cikgu jenis malas, culas, selalu main carrom waktu kerja, dia hantarnya ke sekolah-sekolah agama ni. Saya Ma'had Batu Tiga 8 tu sekalian. Adalah 2-3 orang cikgu tu sekalian. Memang masuk kelas je dia culas. Saya ketua darjah masa tu, ketua kelas, dia masuk je baru mula baca. Saya batuk lah. Ni ketua kelas ke depan. Kau baca. Kau salin balik ya apa yang Azrul baca. Padahal semua ada buku tu sekalian. Kata hantu betul cikgu. Dia pun keluar. Pergi lepak kat bilik main carrom tu sekalian. Bukan kita tak tahu tapi kita murid. Kita nak buat apa tu sekalian. Kalau cakap dengan guru besar dah tahu dah perangai puak-puak ni. Hari raya kita tak pergi rumah dia. Dia masuk kelas dia marah. Korang ni apalah, dia kata raya tak mau datang rumah saya. Saya ni kata tunggu hari pertama kau tak datang. Siapa yang datang hari raya pertama saya bagi RM10. Kita pun tahu dia auta je tu sekalian. Mana ada orang pergi raya rumah orang raya pertama kat kampung tu. Raya pertama tu pergi rumah keluarga je. Raya kedua pun pergi rumah orang lain. Lepas tu kita orang tergelak. Apa? Kau hanya main aku ni wali tau, keturunan Nabi kata dia. Lagi kita pun ketawa. Apa ketawa-ketawa? Saya ni wali, saya ada anak perempuan, wali nikah, tahu tak? Saya keturunan Nabi Adam. Aduh, lawyer buruk betul tu sekalian. Tu cikgu tu ya. Sampai sekarang hidup tak tentu arah tu sekalian. Orang panggil dia Jack the Snake tu sekalian. Sebab dulu kan ada penggusti nama Jack the Snake. Jack the Snake Robert tu yang rambut dia kerinting, bawa ular tu sekalian masa wrestling tu kan. Ada rambut sebiji macam tu. Sultan datang dia nak ambil kesempatan tu sekalian. Dia tu suka buat bonsai. Jadi dia buatlah satu taman ada air terjun letak bonsai. Tuanku datang, arwah almarhum Sultan Salahuddin tu sekalian. Dia kata aku nak kena tu aku ni. Jadi tuanku pun minat dengan satu bonsai dia. Better nak yang tu dia. Berapa cikgu? Tak apa tuanku, tak apa. Sebab niat tak apa tu nanti orang hulurlah banyak. Gitu cara dia. Cakap betul-betul ni berapa ni kata tuanku. Tak apa tuanku, tak apa. Sudah tak apa. Ambil, bawa balik. Dibawa tak bayar tu sekalian. Dah bawa padan muka. Baik sangat. Kena sekali tu cerita. Hantu betul aku tu supaya tuanku bagi tu, bagilah berapa-berapa. Kalau aku minta kan dapat sikit, bagilah banyak kan. Bonsai tu cantik. Rupa tak dibayar kata dia. Siapa suruh? Baik sangat jadi orang. Kemudian mengikuti jenazah. Bila ada orang mati, kita datang, kita ikut jenazah tu sekalian sampai kubur. Tapi betul balik jangan ikut masuk. Dan walaupun jenazah ni tu sekalian dia ada buat salah, kita jangan mencela dia. Tidak boleh tu sekalian. Macam kemarin bila Karpal Singh mati tu sekalian, ada orang mencela. Ini satu perbuatan yang tidak baik tu sekalian. Sebab kita kena ingat tu sekalian. Ada orang kata, zaman Nabi dulu ada sahabat cerca. Zaman Nabi tu sekalian, walaupun ada sahabat yang dia mencela orang yang mati kerana dia kafir, jahat apa semua, dia kedudukan berbeza tu sekalian. Sebab zaman dulu WhatsApp tak ada tu sekalian. Dulu internet, Facebook tak ada. Bila kita WhatsApp kat kawan WhatsApp, kita bimbang sampai kepada puak-puak kafir ataupun keluarga dia. Dalam keadaan keluarga dia sedang bersedih, kita bersukaria, ada yang suruh kita sujud syukur pula. Apa perasaan keluarga dia? Ni apalah orang Islam ni macam ni. Akhirnya dia akan renggang jauh daripada Islam tu sekalian. Kita buat sesuatu kena fikir soal dakwah ni tu sekalian. Soal seruan Islam, hidayah Allah Ta'ala. Jangan kita fikir orang yang mati. Yang mati tu dia dah habis dah tu sekalian. Ini ada pula, jom kita langkah mayat dia ramai-ramai. Ini apa pula tu sekalian? Yang dia mati sudahlah. Tapi dia tu sekalian, setahu saya lah, walaupun dia menentang hudud tu, dia sebut jelas-jelas ya.
Saya menentang hudud bukan kerana hudud itu adalah undang-undang Islam. Saya menentang hudud kerana dia tidak sesuai dengan perlembagaan Malaysia. Perkataan itu sama dengan apa yang disebut oleh Datuk Zaid Ibrahim minggu lepas, Datuk Selian. Datuk Zaid Ibrahim, kenal Datuk Zaid Ibrahim tu Selian? Menggarung tu. Kan dia sebut, dia kata apa? Negara kita ini perlembagaan sekular dan kita hendak ia terus sekular sampai bila-bila. Kenapa tak ada yang nak langkah mayat Zaid Ibrahim? Kenapa langkah Zaid Ibrahim tu? Kalau nak sebut lagi banyak, Datuk Selian banyak lagi. Nak sebut? Itu lagi banyak. Yang kafir ni Datuk Selian, dia kalau tak setuju dengan Islam, kita sepatutnya kena berlapang dada pasal dia kafir. Yang Islam tu yang tak taubat sampai sekarang. Tu yang paling tua tu umur 80 lebih dekat 90 tu Islam. Sampai hari ni tak taubat. Tak ada pun orang nak kritik dia, diam pula. Itu lagi jelas-jelas tu Islam. Nanti kalau kita laksana hukum hudud, nanti orang Islam tak boleh maju pasal orang Islam tak ada tangan. Tak berapa orang Islam yang nak suruh mencuri itu yang sampai orang Islam tak ada tangan. Orang kafir dia ada tangan, dia boleh buat kerja, dia maju. Orang Islam tak ada tangan. Lepas tu kalau potong nanti kita banyak makan sup tangan. Lepas tu orang perempuan lelaki berzina sudah kahwin, kita rejam dengan batu. Habis batu macam mana nak buat jalan raya? Yang hidup lagi tu sampai sekarang tu lihat relax je dekat Putrajaya tu. Tak ada siapa pun bising. Kenapa bising dekat orang dah mati? Sudah orang mati sudah tu lihat. Ini pelik, orang kafir mati, orang Islam bergaduh sama sendiri tu lihat. Tak payah kita bersangka baik saja tu lihat, orang dah mati sudah. Sebab kita bimbang kalau kita terus tu lihat bangkitkan isu kutuk dia, kisah selama dia, nanti keluarga dia pun jauh. Tuan-tuan sekalian yang kalau tuan-tuan ikuti sekarang ni mengenai isu private bill yang akan dibentangkan di parlimen ini. Yang pertama tuan-tuan sekalian, tuan-tuan yang percaya dengan Parti Melayu tu. Kalaulah tuan-tuan sekalian mereka memang nak hukum hudud, kenapa Dewan Undangan Negeri Terengganu tolak tuan-tuan sekalian? Sedangkan Dewan Undangan Negeri Terengganu dia bukan setakat dah luluskan, dia dah wartakan. Beza dengan Kelantan. Kelantan cuma lulus belum warta lagi. Terengganu dah lulus warta sekali tuan-tuan sekalian. Pasal apa tiba-tiba baru ni bila diusulkan supaya bagi sokongan pada parlimen, mereka menolak hudud tuan-tuan sekalian. Berarti tuan-tuan sekalian belum tentu private bill itu akan disokong. Silap-silap akan ditolak di kamar speaker macam biasa tuan-tuan sekalian. Speaker tengok ia tidak perlu disegerakan sebab kita dah ada undang-undang yang telah berjalan lama. Kepentingan orang awam memanglah pentingan untuk orang ramai, tapi tidak perlu disegerakan. Tutup gitu ya tutup sekalian. Bukan susah sangat nak tolak satu-satu usul tu. Dan kita tak yakin puak-puak ni akan sokong tutup sekalian. Macam yang wakil ketirih cakap tutup sekalian. Kita kalau kawan-kawan pakatan sokong, kita sokong. Tak, kau orang Islam ke apa? Kau orang Islam, pakatan ke orang kafir ke tak sokong, dia sokong ke tak sokong dia punya pasal. Awak tu sokong tak ada? Betul. Ini tunggu oleh sokong baru dia sokong. Tak betul tuan sekalian. Dan tuan sekalian kita tengok sekarang ni ramai orang Cina, orang India yang bukan Islam sokong hudud tuan sekalian di peringkat bawahan. Dia yang degil ni, yang atas pokok ni yang degil tuan sekalian. Macam beruk tu yang bawah tu okey semua, yang ke atas tu yang dia punya bos tu yang ke atas pokok tu sekali tu yang duk tengok jegi mata tu kat orang bawah. Beruk yang atas pokok. Beruk yang kat bawah okey. Cuba tuan pergi dekat apa nama ni Bukit Melawati tu. Yang bawah tu bagi kacang ambil, yang atas tu tengok tu hati-hati tu. Itu lompat atas kepala terus gigit telinga gitu. Yang bawah tu baik. Ni beruk yang kat atas ni jahat tu sekalian. Yang Melayu-Melayu tu pun yang kat atas-atas tu yang tak sokong hudud, yang bawah sokong. Yang bukan Islam sama. Kalau tuan tengok Facebook, saya tengok ada satu Facebook, dia berdata sampai bawah, bukan Islam tuan sekalian semua. Gambar dia memang gambar Cina, nama dia pun Cina tuan sekalian. I love hudud. Hudud untuk mencegah jenayah. Apa pasal kita takut? Kita penjenayah ke? Dia tanda soal. Apa tu ada lagi apa nama ni? Orang-orang yang takut hudud hanya orang jahat saja sebab hudud mencegah kejahatan. Pandai itu sekalian. Tak je datang buka. Banyak tu saya alhamdulillah. Maknanya yang bawah-bawah. Saya pun kadang-kadang berjalan pergi kedai-kedai tu kan, ada kedai Cina saja saya mana dia. Itu okey macam kalau hudud ada. Hudud bagus, orang curi dia potong tangan, tak ada orang curi lagi saya punya kedai. Dia tahu tu sekalian. Jadi kita jangan bimbanglah tu sekalian dengan orang bukan Islam ni insya-Allah. Semalam pun Vincent Lee tu sekalian, pengurusi di HPP pusat dah sebut dah. Saya berjanji kita akan beri penerangan kepada orang bukan Islam berkaitan hudud sebab ia adalah suatu undang-undang yang bagus. Cuma kita nak kena faham dulu, kata dia minta pimpinan bagi faham kat kita akan sampaikan kepada orang bukan Islam. Ini satu benda yang baik tu sekalian. Makna cara kita mendidik lama tu berapa tahun tu sekalian, daripada tahun 1990
1992 Tuan sekalian sampai sekarang. Dekat 20 tahun. Sikit. Alhamdulillah orang bukan Islam dah boleh percaya. Yang pelik orang Melayu Islam lagi tak berapa percaya hukum hudud Tuan sekalian. Engkau Islam dah tengok dah berapa banyak Tuan sekalian undang-undang buat tak boleh selesai masalah. Terimalah undang-undang Allah Taala. Kalau tak yakin sangat pun try dulu. Try lah. Macam kita kan orang Kelantan selalu makan budu, duduk Selangor tiba-tiba dibagi makan sambal belacan. Kadang-kadang sambal belacan. Try dulu Tuan sekalian. Udah try, sedap sambal belacan, tak akan budu lagi dah. Macam tu juga undang-undang Allah Ta'ala ni, tak try lagi mana kau tahu. Try dulu kalau tak percaya pun, try. Tengok Alhamdulillah jenayah berkurangan, InsyaAllah tak terima dah undang-undang lain dah Tuan sekalian. Tapi suruh try pun tak mau, tu yang payah tu. Ni makan ubat ni, tak boleh baba pahit, kata dia. Try lah dulu, pahit. Baba ni tak faham ke pahit? Tak baik lah Tuan sekalian. Tak mau bagi ubat pahit dia nak ubat manis. Yang manis tu ubat batuk je Tuan sekalian. Jadi sakitlah dia sampai bila-bila macam kita hari ni. Kemudian menghadiri majlis perkahwinan. Kenduri yang wajib datang ni walimatul urus Tuan sekalian. Kenduri kahwin wajib kalau dijemput kecuali ada darurah. Darurahnya apa? Sampai dekat rumah, alamak ada karaoke pula dah. Berduit pula jantan betina ni. Kita tak payah pergi, tak apa. Tak dosa tu sekalian. Pasal ada maksiat. Ataupun kerana kita keuzuran, kita sakit, ada orang buat kenduri kahwin. Hantarlah tu sekalian SMS. Ji minta maaf ya, saya kat hospital ni. Tak boleh datang. Mudah-mudahan majlis dirahmati, diberkati oleh Allah Ta'ala. Gitulah. Orang Melayu pula bukan susah tu sekalian. Dia orang tak datang tak apa, yang penting sampul sampai. Cuba sampulnya tak sampai kan bunyi, Syahnu tu tak datang lah kenduri semalam kata dia. Tapi kalau sampul datang, orang tak datang, dia tak bunyi tu sekalian. Orang Melayu pula kerana takut sangat, kadang-kadang datang juga bagi sampul kosong. Ni pun ada kat kampung-kampung. Ya tu sekalian, kat kampung banyak berlaku macam tu. Dia, alamak, ni kalau tak nyumbang ni kata orang Jawa, orang becek. Orang becek ke orang mantu kok orang becek. Isin, ya malu, tak datang tak patut. Jiran, tapi nak datang duit tak ada. Ada bawa sampul tu, sampul tapi kosong. Buka-buka sekarang masa orang kira apa namanya duit tu, alamak kosong. Ini apa ada orang ni. Datang senyum mudahlah. Ini sampai kosong, tak payah bagi langsung tu sekalian. Kenduri kahwin, mana pula dalam Islam suruh bagi duit? Tak ada tu sekalian. Sebaik-baiknya kenduri ni tu sekalian jangan ambil duit. Itu kan tanggungjawab mak bapak tu sekalian buat kenduri. Yang suruh orang bayar pasal apa? Ustaz sekarang ni kos tinggi, saya buat dekat hotel. Tak, yang suruh kau buat kat dalam hotel tu apa pasal? Dah tahu tak mampu, tak payahlah buat kat hotel. Buat kat surau tu sekalian. Pasang kemah keliling sini. Nanti tengah hari masuk waktu sembahyang berjemaah. Ini sibuk jaga poket tu sekalian sampai tak sembahyang berjemaah. Penuh poket. Tapi tak sembahyang berjemaah. Habis, sana pun penuh juga dengan dosa tu sekalian. Jangan main-main. Sebab tu kalau boleh kita buat kenduri ni ala kadar tu sekalian. Jangan buat mewah-mewah sampai saudara mara kita yang miskin tak boleh datang. Kadang-kadang ada orang buat dekat hotel. Cuba dia buat hotel, yang dipanggil orang Sungai Tawar tu sekalian kampung aku. Dia pun pergi 2-3 kali. Loh, wak tu kau buat dekat hotel. Satu kepala berapa lah dia bayar kat hotel ya. Kita pun tak ada duit nak bagi RM10, malu dekat hotel. Tak payah pergilah bapaknya. Tu ya tak pergi tu sekalian. Tu Nabi kata apa? Orang yang buat kenduri mewah-mewah sampai menyebabkan orang fakir miskin tak boleh nak datang, Allah Ta'ala laknat majlis tu. Itu yang kenduri besar-besar ni kebanyakannya tu. Tengoklah apa yang berlaku. Yang dulu tu 3,000 berapa? 44,444 ringgit 44 sen. Minat dengan nombor 4. Cukup 4 tahun, 4 bulan, 44 hari, habis tu sekalian. Ya, banyak berlaku gitu tu sekalian. Ada yang sampai 2 kali menjanda dah tu sekalian. Banyak janda sekarang, kita boleh lah pilih. Dan mendoakan orang yang bersin. Bila orang bersin, alhamdulillah, kita pun yarhamkallah. Tapi kalau dia dia tak payahlah doakan dia. Syarat dia mesti tahmid dulu. Dia sebut alhamdulillah baru kita yarhamkallah. Kemudian dia pun jawab yahdikumullah wa yuslih lakum balakum. Dia jawab balik pula. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haqqul muslim 'alal muslim sittun qila wa ma hunna ya Rasulullah qala idza laqaitahu fasallim alaihi wa idza da'aka fa'ajibhu wa idza stansahaka fansah lahu
wa iza atasa fahamidallah fashammithu wa iza marida fa'udhu wa iza mata fattabi'hu. Ini macam tadi juga tu sekalian, cuma ada tambahan satu saja. Dalam hadis ni menyebut ada 6 tanggungjawab seorang muslim dengan muslim yang lain, ditambah dengan satu lagi, iaitu apabila saudara kamu minta nasihat, hendaklah kamu memberi nasihat. Ya. Contoh dia ada anak tu sekalian, entah macam mana anak dia tak lulus SPM. Jadi jangan kita pula, oh bang, saya anak saya tu tak lulus SPM lah, tak tahu lah belajar pun tak berapa ndak je gitu. Tengok anak abang tu alhamdulillah ya, cemerlang SPM. Boleh tak bagi apa-apa nasihat ke? Kau anak kau tu memang bodoh. Itu pasal macam tu. Kau tengoklah bapak dia pun. Dia marah dengan bapak-bapak sekali. Engkau apa sangat kau punya kelulusan tu pasal anak kau tu macam kau. Sebab kau pun bodoh. Kata dia. Itu tak boleh. Paling kurang pun berlapik lah sikit. Tak apa bang. Anak abang tak lulus SPM ni. Ini pun satu benda baik juga. Sebab sekarang ni syarat nak jadi menteri kat Malaysia bodoh. Boleh jadi menteri. Gitu je tu. Aduh pula. Cakap tak apa-apa dah tu silat. Kapal terbang berakhir di selatan lautan Hindi. Dia orang Cina tanya, apa bukti? Mana mayatnya? Mana dia punya bangkai kapal terbang? Kita bukan cakap dia terhempas, kita kata dia berakhir. Apa makna berakhir tu silat? Ialah dia terjunam dalam laut ke terawang-awang. Kalau terawang-awang betul lah bomoh tu silat. Bomoh tu pun gila babi lah tu silat. Hari tu mula-mula dia kata terawang-awang antara 3 negara, Malaysia, Vietnam, China. Bila PM umumkan berakhir di selatan lautan Hindi, dia mengail dekat Perak. Mengail kan, bawa kentong apa semua tu. Tak ni, orang tanya dia buat apa tu boh? Saya nak ni tengah tarik mayat, mudah-mudahan mayat-mayat tu dapat dinaikkan. Tak naik juga. Tiba-tiba bila dikatakan PM tak kata terhempas, PM kata dia berakhir saja, tak tahu macam mana. Itu yang dia tengah nak beli tiket pergi Australia pula. Nak pergi mana Tok Bomoh? Nak pergi Australia. Sebab kapal tu belum lagi terhempas. Dia ada, dia kata. Sama ada disorokkan di atas ataupun ada di dataran yang orang tak nampak. Jadi saya je boleh jumpa tu dia. Tu dia nak beli tiket tu Tuan Islan. Ini Tok Bomoh Doremi ni. Nak pergi ke sana. Boleh lah tu dia. Lepas tu buat press conference tak boleh tanya. Tak boleh tanya. Sebab banyak soalan Tuan Islan. Antara benda yang tak boleh dirungkai ialah daripada mana dapat buah manggis ada sampai 4 tan tu silan. Sedangkan bulan lepas pokok-pokok manggis baru mula berbunga tu silan. Lepas tu kemarin KPN kata, dekat Muar kata dia. Dia orang beritahu kat Muar, ni Fama Muar bagi. Pergi dekat pengarah Fama Muar pula keluar kenyataan kat akhbar. Tak ada, dia kata bulan lepas tak ada buah manggis kat Muar kata dia. Pening kepala. Mana dapat manggis tu silan. Inilah kalau buat skrip tu biarlah betul sikit. Skrip tu dirancang betul-betul, ya tak? Tapi itulah masing-masing dah silap cakap. Jadi dia lari daripada skrip asal tu silat. Kapal terbang macam tu, tentera tu. Dia naik tu, dia balik ke Pulau Pinang. Sehari lepas tu, macam mana dia balik? Macam mana you all nampak dekat radar tentera tapi you tak ambil tindakan? Tak adalah, siapa yang cakap dia balik lagi? Tak ada, saya tak cakap. Pening silat. Tu. Jadi kat Malaysia ni senang tu silat. Nak jadi menteri itu je syarat dia tu silat. Bodoh. Itu yang pasal budak mati dekat mana tu, dekat Bukit Jalil tu selian. Kan dia konsert mati makan dadah dengan arak. Apa jawab menteri tu selian? Kita tidak boleh salahkan konsert. Kalau dia tak makan dadah dia tak mati. Apa jawab? Jawab je lah. Kalau Israel tak cabut nyawa dia tak mati, jawab lagi tu. Ada pula kalau dia tak makan dadah dia tak mati. Dan yang luluskan konsert tu siapa? Bukan kau. Dia cuma cakap kata jangan salahkan konsert. Kesilapan mereka makan dadah dengan arak itu sebab dia mati. Tetapi konsert itu kita tengok positifnya. Tengok bagaimana kita mendapat keuntungan yang banyak. Orang datang daripada Thailand, datang daripada daripada Indonesia, Brunei, Singapura. Mereka membawa wang ke dalam negara kita. Kita dapat duit banyak. Tu lihat, cerdik itu. Itu namanya pandai tak boleh diikut, bodoh tak boleh diajar. Lagi satu hadis Islam Nabi ni. Sebab tajuk ni tinggal satu lagi. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah Ta'ala tidak melarang kamu daripada berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang yang bukan Islam, yang tidak memerangi kamu kerana agama kamu, dan tidak mengeluarkan kamu dari kampung halaman kamu,
Sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang berlaku adil. Ini arahan Allah Ta'ala, berlaku adil walaupun kepada orang bukan Islam. Jangan kita menyakiti orang bukan Islam kecuali mereka itu kafir harbi. Orang kafir yang mengkhianati Islam, memerangi Islam sehingga mengeluarkan kamu daripada negara kamu. Orang seperti ini boleh kita perangi. Tetapi orang-orang kafir yang duduk di negara kamu, mereka tak usik kamu, itu adalah mad'u. Mad'u kita yang mesti kita sebarkan Islam pada dia. Itu tengok tuan-tuan Tok Guru sebut kan. Nanti kita sedih kematian Karpal Singh tu bukan apa, sebab kita tak sampaikan dakwah pada dia. Kita bimbang nanti Allah Ta'ala tanya, pasal apa kamu tak sampaikan dakwah pada dia. Ya? Itu tuan-tuan sekalian. Ini kita bergembira keluar pula fatwa. Ya? Keharusan bergembira kematian orang kafir. Allah, tak payahlah buat fatwa-fatwa macam tu tuan-tuan sekalian. Ya? Tu dalam WhatsApp banyak tuan-tuan sekalian. Ya? Hukum mendoakan orang kafir, tidak boleh mendoakan orang kafir. Dia tengoklah doa macam mana tuan-tuan sekalian. Kalau kita doa supaya dia dapat hidayah, itu dibenarkan dalam Islam. Yang tak boleh tu doakan supaya dia aman makmur, hidupnya panjang umur, itu tak boleh. Tapi kalau kita dah, ya Allah, kau berilah hidayah kepada Lim Guang Eng dan Lim Kit Siang supaya dia tu sokong hudud, itu tak ada masalah tuan-tuan sekalian. Islam tak melarang. Cuma masa kita ni tuan-tuan sekalian dah diajar gitu, kafir, orang kafir tu musuh kita tu. Jangan, itu dia. Itu tak boleh. Ya, jadi kita kena perbetulkan. Jadi Allah Ta'ala sendiri mengarahkan supaya kita berkasih sayang walaupun dengan orang bukan Islam, selagi mana mereka ini tidak menzalimi Islam, mereka tidak memusuhi Islam. Innama yanhaakumullahu 'anil ladzina qataluukum fid din wa akhrajukum min diyarikum wa zaharu 'ala ikhrajikum an tawallawhum wa may yatawallahum faulaika humuz zalimun. Sebenarnya Allah Ta'ala hanyalah melarang kamu daripada menjadikan teman rapat orang-orang yang memerangi kamu kerana agama kamu. Yang tak boleh kita rapat dengan orang yang memerangi Islam. Dia khianat terhadap Islam, itu kita dekat dengan dia. Tak boleh. Dan mengeluarkan kamu dari kampung halaman kamu, serta membantu orang lain untuk mengusir kamu. Dia tak halau kita, dia suruh orang lain halau kita orang Islam daripada negara umat Islam. Jadi orang-orang seperti ini hendaklah kita jauhi. Dan ingatlah sesiapa yang menjadikan mereka teman rapat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim, iaitu menjadikan orang-orang kafir harbi sebagai teman rapat mereka. Sebab ini berlaku tuan-tuan sekalian. Kalau kita lihat bagaimana kerajaan Damsyik ataupun kerajaan Baghdad yang jatuh kepada kerajaan Mongol dulu tuan-tuan sekalian. Macam mana Mongol boleh masuk Baghdad? Kerana ada satu orang yang khianat daripada istana presiden ketika itu, daripada ada istana khalifah. Dia tuan-tuan sekalian yang bawa orang-orang Mongol masuk ke dalam. Sebab tu bila Mongol masuk, dia dilantik sebagai orang kanan dalam kerajaan Mongol ketika itu. Masa tu Mongol belum masuk Islam lagi. Orang Mongol ni masuk Islam setelah mana dia menakluk India. Baru dia masuk Islam tu. Ada yang ada Khan tu kan, macam Amir Khan. Itu keturunan dia tu orang Islam tu sekalian, Amir Khan. Kenal Amir Khan? Tu yang dia filem Agali Lakja tu sekalian, yang masa tu kecil lagi, umur 10 tahun tu. Ai mere bete tu kan. Itu Amir Khan. Tu Islam tu. Tapi sekarang dah tak Islam lah, pasal dia dah masuk kuil, dah jadi kahwin dengan Hindu, cara Hindu kan, dia punya adat dia. Kemudian sama juga Salman Khan, Saif Ali Khan, Shah Rukh Khan. Shah Rukh Khan tu terang-terang, saya seorang Islam tetapi India lebih utama daripada agama saya. Tu. Dan saya sekarang tidak solat. Terang-terangan dia cakap tu sekalian. Kahwin dengan bini dia tu nama Gauri tu, kahwin guna cara adat Hindu dalam kuil tu sekalian. Itu confirm murtad dah. Yang dulu atuk-atuk dia bagus tu sekalian. Mentadbir satu kerajaan, antara kerajaan yang hebat dinamakan Kerajaan Islam Mongol. Yang kita pergi dekat Agra tu. Agra tu kan ada apa nama ni, Taj Mahal. Tu pasal dia sayang sangat dengan bini dia buat kan. Sayang dengan bini. Orang sekarang ni yang sayang bini kan macam tu, buat kain mahal-mahal, beli kain mahal-mahal tu, sama macam yang kat India tu sekalian. Mumtaz Mahal. Sudah-sudah apa berlaku? Berlaku zalim, dibunuh semua orang yang terlibat, arkitek-arkitek yang buat tu, supaya kononnya tidak ada orang lain boleh buat macam tu juga. Tamak sangat kat dunia. Siapa patut kita buat binaan cantik tu bagus, arkitek tu bagus, puji dia. Kau buat lagi tempat lain yang cantik-cantik. Macam tu. Ini dah bunuh semua tu sekalian supaya tak buat benda yang sama. Itu yang berlaku di sana. Kemudian sumber-sumber hukum Islam. Menurut huraian ulama rahimahullah taala, punca atau sumber hukum-hukum Islam itu ialah pertama Al-Quranul Karim. Yang kedua hadis Rasulullah, yang ketiga ijma', dan yang keempat qiyas. Hukum-hukum Islam pula terbahagi kepada 5 bahagian. Pertama wajib, yang kedua sunat, ketiga haram, keempat makruh, kelima harus ataupun jaiz. Dia mesti 5 tuan sekalian. Satu benda dia akan jadi 5.
Jangan kita cuma satu je. Oh, poligami sunnah kata dia. Betul ke poligami sunnah? Kadang-kadang poligami boleh punah tuan-tuan sekalian. Yalah kalau dia kahwin lagi lepas tu dia abaikan isteri yang pertama, anak-anak daripada isteri pertama dia abaikan, apa malulah dapat bini nombor 2 cantik. Ya. Ditinggalkannya bini yang nombor 1 tuan-tuan sekalian. Tidak adil. Itu tak sunnah, tu punah nama dia. Jadi baik nikah, baik apa pun tuan-tuan sekalian, dia akan bergantung pada 5 hukum. Makan pun begitu juga. Ada kalanya makan wajib tuan-tuan sekalian. Kalau dah sampai terbaring, tak larat nak bangun, nak sembahyang pun tak boleh. Wajib makan. Hatta kalau dah tak ada makanan, boleh makan babi tuan-tuan sekalian, diharuskan. Tu, tengok babi, makan babi. Boleh, tak ada masalah. Tu. Dia boleh jadi haram makan tuan-tuan sekalian. Dah kenyang dah tuan-tuan sekalian, tak larat, ngap makan lagi. Haram, boleh memudaratkan tubuh badan kita. Ataupun makan benda-benda yang menjejaskan kesihatan kita. Isyak rokok misalnya. Isyak rokoknya memang. Saya program, ada satu program kat Indonesia terpaksa dibatalkan tuan-tuan sekalian hanya kerana saya ni mengharamkan isap rokok. Ni sepatutnya saya ke Kediri tuan-tuan sekalian raya haji ni. Dah janji setahun lepas dah. Dia minta ustaz nanti korban datang ke Pondok Lirboyo di Kediri. Kita pun dah setujulah. Udah ustaz tu beritahu Pak Kiai dia, Pak Kiai, ini nanti yang datang Pak Kiai daripada Malaysia itu, mereka enggak isap rokok Pak. Di Malaysia haram isap rokok. Iya. Udah bagi tahu ustaz itu kita batal aja, enggak usah datang. Tak jadi pergi batal tuan-tuan sekalian. Orang Indonesia ni dahsyat isap rokok tuan-tuan sekalian. Daripada baby kecil je boleh berjalan tu dah diajar isap rokok tuan-tuan sekalian. Iya, tak percaya tak tengok dekat YouTube tu. Kecil-kecil dia bagi isap rokok. Sampai tu bangka nak mampus tuan-tuan sekalian. Isap rokok. Pak Kiai pun macam ni. Kalau tuan-tuan ingat, saya tak ada WhatsApp pada tuan-tuan ya. Gambar tahun lepas saya pergi di apa nama ni? Di Banyuwangi. Banyuwangi, Jawa Timur tahun lepas tuan-tuan sekalian. Kita orang buat korban. Sebelum korban tu malam kita buat ceramah. Saya ceramah dulu. Duduk dengan VVIP kat depan tuan-tuan sekalian. Orang ambil gambar. Aku tengok gambar tu penuh dengan asap depan saya tuan-tuan sekalian. Tapi memang betul. Saya gini dah selamba je Pak Camat tu. Camat ni pengulu lah. Selamba je isap rokok sebelah kita. Tapi dia naik. Bukan main dia tegur orang isap rokok. Ni isap rokok ni tak boleh gini. Aku pun dia dah tegur, aku pun naik, aku tegur juga tuan-tuan sekalian. Pak Kiai sebelah tu, dia penceramah last. Lepas saya dia ceramah tuan-tuan sekalian Pak Kiai tu. Dia pun pas. Saya naik saya kata, Bapak-bapak, nanti kita ketemu Allah Ta'ala di akhirat. Nanti Allah Ta'ala soal. Macam-macam soalan. Salah satu nanti disoal, kamu orang Banyuwangi kok enggak bisa bikin korban? Korban minta sama orang Malaysia. Kenapa kamu enggak korban? Wahai Tuhan, saya enggak punya uang. Ya enggak punya uang, kamu isap rokok enggak? Cuba kamu kira, kamu isap rokok daripada awal tahun sampai hujung tahun, cukup tak untuk buat korban? Pak Kiai itu terus sekalian begini, simpan terus, betul. Bukan cobaan, betul-betul kejadian tu sekalian. Sorok terus. Tu saya kata puak-puak ni dia malu dengan ustaz, dia tak malu dengan Allah Ta'ala. Malulah dengan Allah Ta'ala tu sekalian kalau buat maksiat tu. Baik, sampai sini dulu sekalian. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati kita dan menjadi kita hamba-hamba yang soleh insya-Allah. Macam biasa tuan-tuan sekalian kat belakang tu ya, tolong bentangkan sejadah. Kita masih lagi memerlukan dana untuk pembangunan ma'had tahfiz kita. Dan tuan-tuan sekalian insya-Allah pada tahun depan kita akan buka satu ma'had kita di Sabah tuan-tuan sekalian, di Lahad Datu atas permintaan teman-teman di sana. Jadi baru-baru ni tuan-tuan sekalian rombongan daripada Sabah datang tempat saya pasal di Sabah mereka kekurangan sekolah agama. Di Lahad Datu tu cuma ada satu SMKA je tuan-tuan sekalian yang kementerian punya. Yang lain tu yang sekolah kafa pun tak berapa ada ya. Jadi dia orang ni nak hantar anak sekolah agama tak ada tempat. Hantar tempat saya. Jadi baru-baru ni dia orang datang tengok, ustaz, boleh buat sekolah ya? Boleh, saya kata kenapa? Kita orang sana sekolah tak ada kata dia. Kita orang dah hantar dah surat pada Kementerian Pelajaran. Sokong menteri lagi tuan-tuan sekalian. Tu manusia paling afdal kat Malaysia tu kan, Sapi Afdal. Dia sokong. Pasal dia Lahad Datu, Sempurna, Tawau ni kawasan Datuk Sapi Afdal tuan-tuan sekalian. Dia dah sokong dah sampai Kementerian Kementerian Pelajaran dah 2 tahun dah tuan-tuan sekalian. Tak dengar cerita tuan-tuan sekalian. Baru-baru ni dia pergi panjat pengarah Jabatan Agama Islam Negeri Sabah. Gaduh dengan pengarah. Apalah Datuk ni kata dia jadi pengarah sekolah agama pun tak boleh buat. Apa masalah? Kita orang nak bangunan je, tanah kami wakaf. Dia wakaf tanah tuan-tuan sekalian. Ni pun dia nak bagi kita 8 ekar. Kita wakaf tanah ni kata dia, wakaf bapak kita dah mati. Kita tak maulah tanah ni, kita pun boleh usaha kata dia ni, kita minta supaya bapak kita kat bawah sana dapat banyak pahala. Kita wakaf 8 ekar. Macam kita nak bangunan saja.
Apa dia kata, Datuk pun nak jadi macam politik juga. Nak apa ni projek. Ambil lah tu projek tu. Kita orang tak mau. Kita nak bangunan tu siap saja. Nanti kalau guru tak ada, kita orang carilah. Kalau Datuk tak mau bayarkan gaji, tak apa. Kita orang kolek-kolek lah mana untuk bayar gaji. Makna dia tak tu sekalian. Tapi kita tahu tu sekalian di Sabah dia pun dah tengok kat Semenanjung. Orang banyak pandai agama, tak sokong dia. Itu je saya tengok tu sekalian. Itu sebab dia tak mau. Dia tak mau buatkan. Tuan-tuan tengok ya. Saya semalam pergi ke Sabah. Saya memang turun di KK tu sekalian. Walaupun tujuan saya ke Lahad Datu. Kalau ke Lahad Datu, sepatutnya saya turun di Tawau. Lebih dekat. 1 jam lebih, 2 jam sampai. Saya tanya dengan dia orang, kalau turun di KK macam mana? Kalau turun KK Ustaz, 8 ke 9 jam atau dia letih. Tak apa, saya nak tengok bumi Sabah. Tuan-tuan tengok bila kita turun daripada KK nak sampai ke Lahad Datu itu 2 km satu gereja, 2 km satu gereja, 2 km satu gereja. Bosor dekat sembah atas tu, walaupun kampung tu seorang je Kristian. Dibuatkan tu sekalian. Saint Peter, Saint Mary, Saint macam-macam Saint tu sekalian. Itu macam mana dibuat tu sekalian. Ketika mana Pairin Kitingan menjadi ketua menteri, dia gunakan kuasa di tu sekalian untuk nak sebarluaskan agama Kristian di negeri Sabah. Sayangnya setelah dia diturunkan, naik orang Melayu tu sekalian Islam. Surau pun tak siap. Ada dia bawa saya satu surau, bumbung, tiang, lantai, dinding pun tak ada tu sekalian. Ustaz, agak surau ni berapa harganya Ustaz? Kata kalau macam kecil saja, bukannya sampai besar macam ni, kecil sikit tengah-tengah ni. Ini kalau dekat tempat aku 10,000 ya kata. 10,000, 50,000 ni Ustaz. 50,000? Itulah Ustaz, 50,000 tapi tak siap. Siap dah saya kata, duit siap, bangunan je tak siap. Habis je tu sekalian. Jadi kesian tu sekalian, dia orang pun minta, dia kata tengok saya punya bangunan tu, cantik Ustaz, boleh buat sendiri ke? Boleh, saya kata. Mana dapat duit Ustaz? Alah, saya kata surah Ar-Rahman seksyen 8 tu banyak orang berduit. Nanti saya pergi, saya mintakan untuk korang. Jadi tuan-tuan kalau boleh tak, kalau nak bayar zakat ke tahun ni tu sekalian, bagi untuk kawan-kawan kita kat Sabah tu sekalian. Kesian sangat mereka nak sekolah agama tu sekalian. Sanggup bayar. Kita berhenti kat tepi-tepi jalan tu kan, orang jual ikan saja je dia orang ni. Bang, ni ustaz daripada Selangor ni. InsyaAllah dia tolong kita buat sekolah tahfiz ini. Tapi itulah, kita ni swasta lah, kita kena bayar bang, kata dia. Tak apa, kita bayar nanti, kata dia. Ikan pula murah-murah sana tu sekalian, tu seronok tu. Pergi sana, ikan murah-murah, ikan kembung, ikan sardin tu RM2 je sekilo. Tu kalau siapa ikut tu kena bawa ubat gout tu sekalian. Sotong udang RM6, ikan sembilang RM6. Sotong udang RM6. Ikan merah tu sekalian besar, sekilo bawa RM20. Sini 30 lebih kan. Semalam bawa 3 ekor. Bawa naik. Ustaz tak payah beli, kejap lagi kita orang pergi tangkap. Dia pergi naik bot, pergi mancing, sekejap itu tu sekalian dapat ikan besar-besar. Alhamdulillah lah, jimat kita orang pergi baru ni. Makan pun dia orang siapkan, semua free. Ikan-ikan tu dia orang tangkap tu sekalian. Sini kalau ada kaki-kaki pancing, jom ikut saya. Kita sewa satu bot nanti, kita pergi pelantar minyak yang Petronas punya tu. Ikan merah besar-besar tu sekalian. Sekejap je penuh bakul, insyaAllah. Kat situ pun Alhamdulillah lah. Tu yang dia kata, nanti Ustaz kalau kat sini nak buat sekolah macam mana Ustaz, dia punya bayaran. Ikutlah orang sini berapa saya kata kan. Agak-agak berapa? Tempat saya 350 saya kata. Sini ingat 250 boleh Ustaz, kata dia. Boleh lah, saya kata ikut korang lah. Sebab korang yang tahu sini ikan macam mana, sayur. Sayur jangan susah hati Ustaz, kita punya tanah kan ada 8 ekar. Depan kita buat bangunan, belakang tu kita tabur biji kangkung. Biar kangkung je hidup, kata dia. Aku kata kangkung lagi. Kangkungnya murah, kata dia. Takkan makan kangkung reri kan. Tapi sayur pun murah-murah tu sekalian situ. Alhamdulillah. Jadi ini antara program kita yang akan datang tu sekalian. Saya cadang tu insyaAllah ni bulan depan saya akan pergi lagi masa cuti sekolah. Kita akan buat program 3 hari 2 malam. Kita nak test market tengok macam mana. Sebab di Felda Sahabat tu sekalian banyak penguruh-penguruh daripada Semenanjung. Dia pun anak tinggal kat sini tu sekalian tak bawa. Dia jumpa tu tanya, bang, anak tak bawa sini. Anak saya datang sini jadi orang Sabah lah Ustaz. Jawabnya tak reti agama, kata dia. Tu letak kat Kedah, letak kat Kelantan, kat Selangor. Setahun sekali je jumpa. Tapi kalau Ustaz buat nanti kita bawa lah anak datang sini, kata dia. Ramai orang Semenanjung kita situ sekalian. Tempatnya ni tu sekalian dekat Tanjung Tani Gian Besar, Elias Tanjung Labian. Tu kalau orang biasa pergi Sabah dia tahu. Ujung tu. Sebelah dia Kampung Tanduo. Tahu Kampung Tanduo? Pernah dengar cerita tu? Dengan Kampung Sungai Nyamuk. Saya sempat lah pergi tu sekalian. Dia bawa, dia kata orang Sulu tu tak ada apa-apa Ustaz. Orang Sulu tu memang hari-hari datang sini. Dia datang pagi balik petang. Sebab kalau tuan duduk dekat pantai tu, ujung tu, dekat gigi air tu, nampak tu pulau kat Filipina tu. 40 minit je sampai tu sekalian.
Memang tu orang Sulu. Kita orang tak takut orang Sulu datang Ustaz. Tapi bila polis datang kita jadi takut kata dia. Habis tu sekalian. Rumah tu habis. Saya pergi bawa yang kampung Tandur, kampung Sungai Nyamuk, habis semua rumah tu sekalian. Habis ditembak, dibom, orangnya semua dikeluarkan, buatkan rumah PPRT. Sekarang kalau tu pergi tu semua rumah PPRT lah. Dipindahkan. Kemudian ada satu kampung jadi dia tak mau pindah. Lawan tu ya, kita mati-mati kita akan duduk sini. Sebab kita tahu, sekali kami keluar, kami tak akan balik lagi. Habis tanah kami akan kena rampas. Waktu pertahanannya tak keluar. Rumah Mat Bom tu pun habis kena bom tu sekalian. Kayak nama Mat Bom tu. Dinamakan Mat Bom tu siapa tu sekalian? Pasal dia ni kerjanya bom ikan. Pantang tengok ikan dia bom. Habis batu-batu karang di bomnya tu sekalian. Jadi pernah dia bergaduh dengan pegawai Felda. Kan Felda rampas tanah dia lebih kurang 100 hektar tak silap tu sekalian. Dia ambil jadikan Felda tu yang dia marah tu. Dia pergi pejabat Felda, dia bawa bom ikan letak dah. Datuk nak kena bom kata dia. Atau semenjak tu lah panggil dia Ahmad Bom tu sekalian. Tapi dia dah meninggal lah, tinggal anak-anak dia. Rumah dia pun habis tu sekalian. Ada satu rumah tu ada 3 Pajero, habis 3 Pajero tu meletup. Sebab apa? Datang PGA tu, keluar semua keluar. Dah keluar semua, dah tembak semua satu kampung. Dia duduk tengah-tengah tu je. Orang kampung tu cerita. Askar datang kemudian. Bila dia orang dah habis selesai tugas dia orang keluar. Yang keluarga Kiram tak ada situ tu sekalian. Dia kata, Ustaz, jangan percaya TV3 tau. Keluarga Kiram tak duduk situ. Keluarga Kiram datang, dia tak mendarat di Felda tu. Dia mendarat di KK Ustaz. Dia duduk kat hotel. Kau biar betul ni. Betul Ustaz. Duit tu keras-keras lagi duitnya Ustaz. Baru keluar daripada bank. Jeng. Ada apa tu sekalian. Itu pun jangan buat spekulasi. Tapi lah awak tak bagi jawapan, jangan tak timbul spekulasi dah. Dia pun tak bagi tahu. Yang tahu semua Anwar Ibrahim tu sekalian. Dia tahu. Saya tahu kat mana kapal terbang tu. Tapi wartawannya mana? Saya boleh dedah boleh, tapi dalam parlimen bukan di luar. Luluskan saya punya usul tu untuk bincang pasal MH370, saya akan dedahkan di mana kapal terbang tu. Alamak, dia tahulah tu sekalian. Agak-agak kat mana tu sekalian. Agaklah sendiri sebab tak boleh tanya. Press conference kan tak boleh tanya. Mana kapal terbang tak boleh tanya. Jadi agak-agak je lah. Saya tu ngagak gitu kan. Vietnam kata tak ada kat ruang udara dia, makna dalam ruang udara kita. Thailand kata tak ada, makna dalam ruang udara kita. India kata tak ada, makna dalam ruang udara kita. Indonesia kata tak ada, makna dalam ruang udara kita. Brunei, Singapura pun kata macam tu juga. Makna tak keluar tu sekalian. Ada kat dalam je. Wallah alam lah. Itu spekulasi kan. Pasal tanya tak jawab, tak boleh tanya. Jadi orang pun buat cerita macam-macam. Tuan-tuan tengok dekat laman web tu sekalian, macam-macam spekulasi. Sampai anak saya tu balik tu budak tadika tu sekalian. Umur 4 tahun tadika. 5 tahun lah kali ni. Semalam balik. Bapa tahu tak kapal terbang kat mana? Kapal terbang apa ni? MH370 telah dirampas oleh Amerika. Kau mana kau tahu pula ni? Kata. Tadi kawan-kawan cerita dekat sekolah. Budak tadika cerita pasal kapal terbang. Hebat jangan main budak pasti sekarang ni. Kalah orang lain. Okeylah tuan-tuan sekalian dah tolong masuk duit banyak-banyak dekat belakang tu. Yang penting kita dapat bantu teman-teman kita di Sabah nanti insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ij'al jam'an hadza jam'an mubarakan marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan mubarakan ma'suma. Allahumma atik riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa dhurriyyatina ajmain minan nar. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa akhshurna bil iman wa adkhilna al jannata mal iman. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilna al jannata mal abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna minkum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.